Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan fungsi penilaian terhadap bayi. Yang mana antara contohnya ialah penilaian kekuatan otot tangan. Yang mana kanak-kanak cuba memanjangkan lengan mereka ke depan dan badan cuba untuk mengangkat tangan sementara tekanan di bawah digunakan. Maksudnya, contoh di dalam kekuatan lengan ni, mereka menggunakan kekuatan otot bagi mencapai sesuatu objek. Seperti contoh alat permainan. Dan seterusnya adalah ujian saringan pendengaran, yang mana ujian ni merupakan ujian asas yang dilakukan kepada bayi bagi mengesan mengesan bayi yang disyaki mempunyai masalah pendengaran. Okay, terdapat dua jenis saringan pendengaran, yang mana yang pertama, saringan pendengaran bayi secara universal, yang mana dilakukan kepada semua bayi yang baru lahir dan hanya dilakukan di hospital sahaja. Dan yang kedua pula adalah saringan pendengaran bayi, yang mana dia berisiko tinggi lah untuk dilakukan ke atas bayi yang lahir dengan mempunyai komplikasi. Jadi mereka memerlukan saringan pendengaran ini untuk mencegah sebarang permasalahan yang akan dialami kemudian hari. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan fungsi penilaian bagi kanak-kanak. Okey, seperti yang sedia kita tahu, kanak-kanak ini adalah unik, aktif, mempunyai keperluan dan mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara satu sama lain. Jadi, sebagai seorang pendidik, perlulah membuat penilaian terhadap kanak-kanak dan ianya memerlukan strategi yang bersepadu dan input dari pelbagai sumber yang berdasarkan 5 kaedah biasa dalam penilaian perkembangan kanak-kanak, iaitu pemerhatian sistematik, laporan diri, pengukuran psikofisiologikal, kajian kes dan etnografi. Oleh itu, apa yang akan diperhatikan oleh pendidik ini adalah pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak tersebut. Seterusnya, pemerhatian terhadap cara perbualan atau interaksi kanak-kanak sama ada dengan guru ataupun rakan sebaya dan hasil kerja kanak-kanak tersebut. Jadi, dengan membuat penilaian ini, pendidik dapat melihat perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak menerangkan bahagian yang kami dapat ataupun part yang kami dapat, iaitu fungsi penilaian ke atas bayi dan juga kanak-kanak. Dan poin yang saya nak menghuraikan iaitu mengenai mengenal pasti sama ada kanak-kanak ataupun bayi dia mengalami resiko lewat perkembangan. Okey, sebagai seorang guru ataupun ibu bapa, kalau kita lihat kanak-kanak yang merangkak, tidak semestinya dia boleh berjalan. Dan kadang-kadang kita risau kalau kanak-kanak tu dia mengalami tempoh berjalan yang lama. Maksudnya dia lambat berjalan lah. Dan sebab apa kanak-kanak itu menghadapi sedemikian? Sebab mereka mungkin mengalami masalah GDD. GDD ni apa? GDD ni adalah Global Developmental Delay, iaitu kanak-kanak ini dia mengalami perkembangan yang lewat dari usia yang sepatutnya. Contoh kalau kanak-kanak tu dia umur 3 tahun dah boleh bercakap kan, tapi dia masih lagi tidak boleh cakap ataupun speech. Jadi DD ni dia melibatkan sosial, emosi, kognitif dari segi bahasa kanak-kanak itu dan juga dari segi pertuturan. Dan kanak-kanak yang mengalami GDD ini dia melibatkan kategori sebagai kanak-kanak yang mempunyai pemikiran yang rendah berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Kalau kita tengok pun kanak-kanak yang GDD ni dia punya dari segi cara dia buat kerja pun tak sama dengan kanak-kanak yang normal. Lepas tu GDD ni kita boleh kesan daripada kanak-kanak tu bayi sehinggalah kanak-kanak tu berusia 18 tahun. Dan kanak-kanak yang di-assess sebagai GDD ni apabila dia ada lewat perkembangan,
yang mereka hadapi. Dua kategori. Okay, dia ada 5 kategori. Yang pertama adalah dari segi perkembangan motor halus, perkembangan motor kasar, dari segi penglihatan, dari segi sosial, dari segi kebolehan sosial, dari segi komunikasi ke, macam tu. Jadi kalau kanak-kanak tu dia ada salah satu ataupun ada 2 daripada kategori tersebut, dia mungkin menghadapi masalah JDD. Dan kalau kita nak tahu punca JDD ni dari mana? Macam mana nak kita nak tahu kanak-kanak tu ada hadapi JDD? Sebenarnya kalau kita nak tahu masalah ataupun punca JDD ni, dia sebenarnya dia bukannya, punca JDD ni dia bukan spesifik. Dia tidak tetap. Tapi kita boleh tahu dari segi beberapa faktor. Contohnya dari segi genetik, iaitu kanak-kanak yang ada mengalami sindrom Down, ataupun kanak-kanak yang mengalami kromosom dan perkembangan otak yang tidak normal. Kita boleh lihat dari situ untuk kita kaitkan dengan punca GDD, iaitu Global Developmental Delay. Okay? Dan ada beberapa kategori kanak-kanak yang lewat perkembangan. Poin pertama adalah dari segi pergerakan motor yang lambat. Kelewatan mungkin mereka ni disebabkan masalah motor kasar. Motor kasar macam dari segi bermain bola ke, kita boleh tengok daripada segi tu. Ataupun orang mungkin mengalami masalah dari segi motor halus. Motor halus dari segi mewarna, melukis dan sebagainya. Dan simptom yang kita boleh lihat, contohnya dari segi kanak-kanak yang berusia 6 bulan, dia tidak boleh berguling. Okay, poin yang kedua iaitu perkembangan bahasa dan juga pertuturan yang lambat. Mungkin disebabkan kanak-kanak ini mengalami keceruan bahasa. Dia tidak faham apa yang ibu bapa ataupun guru itu berkomunikasi dengan dia. Cara bahasa yang digunakan mungkin membuatkan kanak-kanak itu keliru. Okey, yang kedua mungkin disebabkan kanak-kanak itu dia tak faham arahan. Sebab kadang-kadang ibu bapa ataupun guru ni dia memberi arahan itu secara lanjut ataupun secara cepat. Dia terus macam contoh, adik pergi ke bilik, ambil atas meja ada pen, lepas tu bawa ke dapur, ambil kertas, macam tu. Dia tidak boleh secara memberi arahan tu secara bertubi-tubi. Dia kena beri arahan tu secara satu persatu. Okey? Dan kanak-kanak ni boleh yang simptom yang boleh dilihat, contohnya kanak-kanak yang 3 tahun ni dia masih lagi tidak boleh bertutur dengan fasa yang pendek, perkataan yang pendek. Macam ibu ke ayah, walaupun kita nampak benda tu singkat, tapi dia tidak boleh, kalau kanak-kanak yang JDD dia tidak boleh nak keluarkan dengan atau tidak boleh tutur. Okey. Seterusnya dari segi masalah perkembangan sosial yang ketiga. Perkembangan sosial dan juga emosi yang lambat. Masalah sebegini dia akan membuatkan kanak-kanak itu dia sukar untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya dia. Dan juga mungkin masalah ini boleh dilihat oleh salah satu kanak-kanak umur 4 tahun ke, dia suka menyendiri. Kemudian dia akan mengabaikan dan sehingga dia boleh mengabaikan keluarga yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Fungsi penilaian bayi dan kanak-kanak kecil yang kedua ialah untuk mendiagnosis kewujudan dan tahap masalah perkembangan. Hal ini penting adalah kerana ia membolehkan penyedia penjagaan kesihatan mengenal pasti sebarang isu perkembangan awal dan juga menyediakan intervensi yang sesuai. Fungsi penilaian termasuk mengenal pasti tahap perkembangan yang sesuai untuk umur tertentu, mengenal pasti masalah perkembangan yang mungkin memerlukan intervensi awal, menilai tahap kemahiran sosial, emosi, motor dan kognitif, serta memberikan bimbingan dan sokongan kepada ibu bapa dan penjaga dalam memahami keperluan perkembangan anak-anak mereka. Ini merupakan langkah pertama yang penting bagi memastikan kanak-kanak menerima bantuan dan juga sokongan yang sesuai untuk mencapai potensi perkembangan optimum mereka. Fungsi penilaian ke atas bayi dan kanak-kanak yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti kemahiran dan kebolehan tertentu bayi dan kanak-kanak. Contohnya macam perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan juga sosial. Perkara ni adalah penting kerana membolehkan penjaga dan juga ibu bapa untuk memahami keperluan, kebolehan dan potensi
bayi dan juga kanak-kanak tersebut. Serta dapatlah menyediakan intervensi yang sesuai jika diperlukan untuk memastikan perkembangan mereka sentiasa sihat dan juga optimum. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang fungsi penilaian terhadap bayi dan juga kanak-kanak. Antara poin yang saya dapat untuk tajuk ini adalah untuk menentukan strategi intervensi yang bersesuaian untuk perkembangan bayi dan juga kanak-kanak. Ada beberapa strategi intervensi awal KKBK iaitu kanak-kanak berkeperluan khas. Antara strategi intervensi awal KKBK ini ada 4 iaitu yang pertama yang saya dapat adalah strategi intervensi untuk KKBK iaitu kanak-kanak berkeperluan khas. Yang kedua, strategi intervensi dari peringkat lahir hingga 3 tahun. Yang seterusnya, strategi intervensi pada peringkat umur 3 hingga 5 tahun, serta jenis-jenis intervensi dan juga isu-isu yang berkaitan dengan intervensi. Antara strategi intervensi untuk KKBK ini ada 3, iaitu sebelum kelahiran, semasa hamil dan juga selepas kelahiran. Seterusnya adalah strategi intervensi pada peringkat lahir hingga 3 tahun. Ini terbahagi kepada 3 iaitu rancangan perkhidmatan keluarga individu iaitu RPKI, lepas tu program di rumah dan juga program di hospital. Kalau untuk strategi intervensi peringkat umur 3 hingga 5 tahun, ia terbagi pada 3 juga iaitu rancangan pendidikan individu iaitu RPI, amalan bersesuaian perkembangan dan juga kaunseling keluarga. Antara jenis intervensi ini ada 2 iaitu dari segi motor kasar dan juga motor halus. Cara yang melibatkan isu intervensi ini adalah dari segi kaedah bersalin dan juga penjagaan semasa hamil. Sekian daripada itu saja. Terima kasih.